Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rosniza bagi mempelajari sains tahun 4 topik mesin iaitu tuas. Di akhir pembelajaran nanti, Cikgu harapkan kamu dapat mengetahui maksud tuas, mengenal pasti beban, fulcrum dan daya pada tuas dengan menjalankan aktiviti. Antara isi kandungan yang kita akan pelajari dalam topik ini adalah maksud tuas, prinsip tuas, aktiviti stesen bagi mengenal pasti tuas, aktiviti jom buat dan tugasan aktiviti yang perlu kamu lakukan. Apakah itu tuas? Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu beban, fulcrum dan daya. Jom kita pelajari lagi tentang tuas. Tuas adalah alat yang terdiri daripada sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu beban objek dengan menggunakan daya. Tuas juga digunakan untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Tuas terdiri daripada 3 bahagian seperti yang kita telah pelajari tadi, iaitu terdiri daripada beban, iaitu berat sesuatu objek, kemudian fulcrum, suatu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong, dan daya pula adalah tolakan atau tarikan ke atas sesuatu objek yang memberikan kesan. Penutup tini bertindak sebagai beban. Manakala hujung sudu pula yang menyentuh permukaan tin adalah fulcrum. Tangan yang menolak sudu ke bawah pula bertindak sebagai daya. Dalam prinsip tuas, kita perlulah tahu di mana kedudukan beban, fulcrum dan daya. Jom kita lihat kedudukan fulcrum, daya dan beban pada pemecah kekeras. Beban terletak di tengah. Di hadapan adalah fulcrum dan tenaga untuk menekan pemecah kekeras ini adalah daya. Seterusnya kita gunakan penukul untuk mengeluarkan paku. Daya menarik penukul ke belakang. Seterusnya fulcrum terletak di sini dan beban di hadapan ini adalah paku. Pemotong kertas pula adalah daya yang kita gunakan untuk menekan pisau pemotong kertas ini. Fulcrum terletak di hadapan dan di tengahnya adalah beban iaitu kertas. Contoh prinsip tuas yang lain pula adalah semasa kita membuka penutup botol. Di sini adalah kedudukan daya, beban pada penutup botol ini dan fulcrum kedudukannya di sini. Semasa aktiviti memancing dilakukan, fulcrum terletak pada hujung joran. Daya pula terletak pada tangan yang memegang batang joran dan beban pula adalah di hujung mata kail yang digunakan untuk menangkap ikan. Semasa kita mengelap lantai, fulcrum terletak pada hujung mop. Daya pula terletak pada tangan yang menolak dan menarik kayu mop. Beban pula adalah di hujung
mop yang digunakan untuk mengelap lantai. Semasa mengangkat objek menggunakan kereta sorong, daya terletak pada tangan yang sedang menolak kereta sorong. Beban pula terletak di tengah-tengah di mana ada objek di dalam kereta sorong, dan fulcrum pula terletak pada roda kereta sorong. Bagi aktiviti ria ini, kamu bolehlah rujuk buku teks sains tahun 4 di muka surat 171 bagi melakukan aktiviti ini, dan kita nak kenal pasti adakah kedudukan fulcrum, daya dan beban sama bagi setiap aktiviti atau objek tersebut. Bagi stesen 1 adalah mengangkat objek menggunakan penyepit. Kedudukan daya berada di tengah, sementara fulcrum di bahagian belakang dan beban di hadapan. Untuk stesen 2, menggunting kertas. Di tengah adalah fulcrum, di hadapan iaitu pada kertas adalah beban, dan di belakang adalah daya. Stesen 3, melekatkan kertas dengan pengokut, di mana kedudukan beban berada di tengah kerana kertas kita bawa masuk ke dalam. Di hadapan adalah daya tempat kita tekan pengokut, dan di bahagian belakang adalah fulcrum. Untuk stesen 4, membersihkan meja dengan penyapu habuk. Kedudukan di tengah adalah daya, di hujung sini fulcrum, dan di hadapan adalah beban kerana membersihkan habuk-habuk. Jadi kesimpulan daripada 4 stesen tadi, aktiviti yang telah dilakukan, kedudukan fulcrum, daya dan beban adalah berbeza mengikut jenis objek dan pergerakan yang dilakukan untuk menjalankan aktiviti tersebut. Sekarang kita lihat pula apakah hubung kait beban, fulcrum dan daya. Objek yang diangkat dengan tuas disebut sebagai beban. Daya yang digunakan untuk menurunkan tuas dinamakan daya. Kedudukan fulcrum akan menentukan berapakah jumlah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi, jarak di antara beban dengan fulcrum akan mempengaruhi daya. Jadi kita akan lihat, jika fulcrum dekat dengan beban, sedikit daya diperlukan untuk menggerakkan beban. Dan jika fulcrum diletakkan jauh daripada beban, banyak daya diperlukan untuk menggerakkan beban. Jom kita buat bagi mengenal pasti berapa banyak daya yang diperlukan berdasarkan jarak di antara beban dan fulcrum. Jika ini bagi menyiasat hubungan antara jarak beban dari fulcrum. Kita gunakan botol air sebagai fulcrum. Boleh juga gunakan roll tisu atau objek lain yang sesuai. Seterusnya sudu untuk meletakkan beban di hujungnya. Cikgu gunakan batu sebagai beban. Boleh juga gunakan pemadam atau objek lain yang sesuai sebagai beban. Letakkan sudu di tengah.
dan kenakan daya tolakan untuk menggerakkan beban. Dekatkan jarak beban dengan fulcrum dan rasakan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Jauhkan beban dari fulcrum pula dan rasakan sama ada banyak atau kurang daya diperlukan untuk menggerakkan beban tersebut. Sedikit daya diperlukan jika beban dan fulcrum dekat, sementara banyak daya diperlukan jika beban dan fulcrum jauh. Tugasan yang perlu kamu lakukan dalam aktiviti ini ialah buat aktiviti seperti video jom buat yang kamu tonton tadi. Rakam dan hantar satu video dengan keadaan fulcrum dekat dengan beban dan fulcrum jauh daripada beban. Gunakanlah bahan atau objek serta alatan yang sesuai semasa melakukan aktiviti ini. Sekian sahaja tentang topik tuas. Sila jawab soalan kuis dan jangan lupa hantar tugasan dalam link Padlet yang cikgu beri. Kamu boleh rujuk buku teks Sains tahun 4 di muka surat 170 sehingga 173. Sekian, terima kasih.